Selamat sejahtera, nama saya Daniel Marvin 283073 daripada kumpulan Doaplo. Dan hari ini kumpulan kami akan berbincang tentang tajuk sexting. Next. Okey, sexting adalah tindakan menghantar foto, imej atau video lucu menggunakan telefon bimbit. Sexting juga menghantar, menerima atau meneruskan pesanan gambar atau video yang berusahakan seks, terutamanya antara telefon bimbit kepada orang lain. Ini juga termasuk penggunaan komputer dan peranti digital ataupun yang termasuk menghantar foto proaktif atau seksual di internet seperti di Snapchat, Tumblr, Facebook, WhatsApp atau paling terkini di Telegram. Okey, seterusnya. Foto diambil tanpa pengetahuan seseorang dan disebarkan kepada orang lain yang juga dianggap sexting. Orang dari mana-mana kumpulan umur boleh sexting, tetapi remaja yang mahir berteknologi dan dewasa muda kemungkinan besar menggunakan kaedah hubungan seksual ini. Setengah orang menganggap sexting ini sebagai satu pergurauan, namun yang boleh menyebabkan gejala sosial dan menyalahi undang-undang di Malaysia. Okey, seterusnya. Sexting merangkumi seks plus texting yang menghantar gambar atau gambar selfie yang hampir bogel atau menghantar video yang menunjukkan kebogelan aksi seks atau seks stimulasi. Hantar mesej teks yang mencadangkan seks atau menunjukkan kepada perbuatan seks juga merangkumi seks texting. Terdapat remaja yang melakukan sexting secara sukarelawan dan terdapat juga melakukan atas desakan teman lelaki atau teman wanita atau rakan-rakan mereka. Okey, seterusnya saya akan pas kepada teammate saya. Alright, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iqam bin Kamaluddin, nombor metrik 281893. Saya akan menceritakan serba sedikit tentang risiko-risiko sexting terhadap remaja. Antara risiko sexting ialah sexting boleh menyebabkan buli seksual. Apabila seks atau gambar lucah dihantar ke ruang cyber, remaja tersebut akan kehilangan kawalan ke atas imej itu. Ini bermaksud apabila gambar tersebut telah di-upload di talian ruang cyber, automatik gambar tu kita tak boleh delete dah. Lepas tu akan hilang kawalan, kita takkan tahu siapa yang tengok. So ia akan menyebabkan orang menggunakan imej itu untuk membuli orang secara seksual dalam foto itu. Antara salah satu contoh buli seksual ialah perempuan itu dipanggil perempuan nakal. Dalam keadaan ini, orang berandaian tentang kesediaan remaja untuk melibatkan diri dalam aktiviti seksual atau berandaian mengenai reputasi remaja. Yang kedua pula ialah sexting boleh membuka pintu kepada pemangsa seksual. Walaupun seks biasanya hanya untuk mata seseorang, tidak ada cara untuk mengawal siapa yang melihat foto itu apabila remaja menghantarnya. Malah terdapat banyak kes di mana seseorang remaja telah menghantar foto provokatif seksual kepada yang lain yang penting dan kemudian mendapati foto ini telah diluluskan dan kadang-kala dikongsi dalam talian. Sekali apabila foto ini telah menjadi awam, secara tidak langsung remaja tersebut tidak akan dapat mengawal jumlah penonton dan mungkin di antara penonton tersebut terdapat pemangsa seksual yang mencari mangsa untuk dijadikan mangsa seksual. Seterusnya, sexting meletakkan remaja berisiko untuk diperas ugut. Kadang-kadang apabila seorang remaja menghantar gambar lucah pada saat yang impulsif, mereka kemudian berisiko untuk diperas ugut. Terdapat kes di mana penerima imej mungkin mengancam untuk memalukan secara terbuka kepada pengirimnya, melainkan jika dia memenuhi permintaan pengancam tersebut. Ramai remaja yang takluk kepada ancaman-ancaman sejenis seperti ini. Mereka sering terlalu malu untuk meminta bantuan kepada seseorang dan mungkin menerima belas kasihan bagi pesakit yang lama. Yang seterusnya, seks tidak pernah hilang. Ini bermaksud
banyak remaja yang keliru bahawa foto yang dihantar melalui message text atau email hanya dapat dilihat oleh penerima. Tetapi imej-imej ini tidak dapat dikendalikan oleh pengirim dan boleh dikongsi, disalin dan disiarkan kepada orang awam. Malah imej yang dikongsi menggunakan Snapchat meletakkan remaja berisiko, walaupun imej yang dihantar melalui Snapchat telah diprogramkan untuk dipadamkan secara automatik dalam masa yang tertentu. Tetapi hal ini telah bagi remaja zaman sekarang, hal ini telah diadaptasi oleh mereka. Mereka telah belajar bagaimana untuk menyalin imej dan menyimpannya sebelum aplikasi tersebut memadamnya. Okey. Yang terakhir sekali ialah sexting boleh merosakkan reputasi remaja. Ia tidak pernah menjadi idea yang baik untuk seseorang remaja untuk menghantar mesej seksual eksplisit terhadap orang lain, tidak kira betapa serius hubungannya. Maksudnya, walaupun kita serius mana pun, rapat mana pun dengan kawan tu, kita tak boleh hantar gambar-gambar gitu. Contohnya macam lelaki ni dan perempuan ni bercinta, so dia akan hantar sebagai tanda cinta atau sayang kepada tu. Itu adalah idea yang tidak baik dan sememangnya tidak dibolehkan. Sebagai contoh, minat cinta mungkin membuat tentang foto dan menunjukkan kepada orang lain. Di samping itu, terdapat risiko yang lebih besar terhadap reputasi remaja jika kedua-duanya berputus. Ya, ini maksud setengah remaja akan berkongsi foto atau membuat mereka awam sebagai membalas dendam. Contohnya, dia akan simpan gambar tu, so dia akan ugut untuk siarkan kepada publik. So ini akan membuatkan hasil yang teruk, iaitu hasilnya adalah penghinaan dan malu yang boleh membawa kepada bully dan serta penyalahgunaan perempuan. Itu saja dari saya. Seterusnya saya akan berikan kepada groupmate saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cik Dianah Umairah binti Cik Dan, nama matrik 283080. Saya akan membuat pembentangan mengenai punca mengapa sexting ini berlaku. Sosial media pada hari ini telah menjadi platform utama kepada orang ramai, terutamanya kepada golongan remaja, untuk berkongsi segalanya seperti di Facebook, WhatsApp, Instagram dan sebagainya. Mereka tidak sedar perkara ini sebenarnya membawa keburukan kepada mereka seperti masalah buli seksual, peras ugut dan sebagainya yang berpunca dari isu sexting. Oleh itu, terdapat beberapa punca yang menyebabkan sexting ini berlaku. Antara punca mengapa sexting ini berlaku, terutamanya dari golongan remaja, ialah mereka mendapat desakan dari pasangan mereka itu sendiri. Hal ini kerana segelintir remaja yang menjalinkan hubungan percintaan rela bertukar gambar peribadi kerana mendapat tekanan dari pasangan mereka dan kadang bertujuan untuk membuktikan komitmen masing-masing. Selain itu, sexting ini juga berpunca dari sikap remaja itu sendiri yang memiliki niat untuk menggoda pasangan mereka atau penerima. Mereka membuat sebegitu kepada pasangan atau penerima yang berpotensi menjadi pasangannya, dan pengirim juga ingin mendapatkan pujian dari pasangan atau penerima. Di samping itu, sexting ini juga berpunca dari pengirim yang hanya ingin bergurau senda. Pengirim berkongsi gambar peribadi kepada teman lelaki atau teman wanita atau rakan-rakan mereka hanyalah sebagai gurauan. Tetapi pengirim tidak sedar bahawa teman lelaki atau teman wanita atau rakan-rakan mereka itu berkemungkinan akan berkongsi gambar atau video yang dikirim di media sosial atau khalayak ramai yang akan memalukan pengirim itu sendiri. Punca sexting yang seterusnya ialah sikap remaja yang ingin mendapatkan perhatian. Remaja atau pengirim menghantar gambar atau video peribadi dengan sengaja kepada calon teman lelaki atau wanita untuk menarik perhatian pasangan. Hal ini terjadi kerana remaja atau pengirim mempunyai harapan agar dapat mencetuskan minat dalam hubungan percintaan yang bakal dijalinkan. Isu sexting ini juga berpunca dari sikap ibu bapa remaja itu sendiri yang terlalu mengongkong kehidupan anak mereka, terutamanya anak perempuan. Akibat dikongkong, remaja itu sendiri akan mempunyai rasa keinginan yang tinggi untuk mencuba sesuatu yang baru yang belum pernah mereka rasai.
Walau bagaimanapun, penelitian atau kepekaan ibu bapa terhadap anak remaja adalah sangat penting. Sikap ibu bapa yang tidak mengambil peduli terhadap aktiviti anak mereka juga merupakan salah satu punca sexting ini berlaku. Ibu bapa terlalu sibuk dengan pekerjaan mereka sehingga mengabaikan perhatian terhadap aktiviti anak-anak mereka. Ibu bapa terlalu memberi kebebasan kepada anak remaja kerana bagi mereka, anak mereka itu sudah besar dan boleh berdikari sendiri. Kesimpulannya, semua golongan perlu berganding bahu untuk mengurangkan isu sexting ini, terutamanya kepada golongan remaja yang baru ingin meningkat dewasa. Nama saya Heng Ziling, nombor matrik 281895. Sekarang saya akan bercakap mengenai solusi yang dilaksanakan oleh SKM, Sekolah Ibu Bapa dan Remaja Diri Sendiri untuk mengelakkan sexting. SKM sering mengunjungi sekolah menengah di seluruh negara dan beri ceramah untuk mengutarakan isu remaja yang sering menyalahgunakan gadget sehingga mengundang bahaya kepada diri sendiri. SKM juga menganjurkan beberapa kuis untuk mendapatkan respon yang baik dari remaja supaya mereka mengukuhkan ingatan bahawa sexting adalah sesuatu perkara yang dilarang. Sebahagian daripada punca sexting berlaku kerana remaja merasa menyeronokkan. Oleh itu, menambahkan pendidikan seks ke dalam kurikulum dapat mengurangkan rasa ingin tahu remaja sehingga mereka tidak menganggap ini adalah sesuatu yang harus dijadikan bahan jenaka. Sekolah harus mendidikkan remaja untuk melindungi dan menghargai badan diri sendiri. Biarkan pelajar belajar pengetahuan seksual melalui saluran yang betul, bukan melalui bimbingan rakan. Selain itu, ibu bapa boleh hadkan anak-anak daripada mengakses internet hanya ketika ibu bapa berada di rumah untuk mengawasi secara langsung akses internet anak-anak mereka. Untuk mencegah sexting, ibu bapa boleh memasang aplikasi pemantauan seperti Google Family Link untuk melihat gambar, mesej, laman web yang sering dilawati dan lokasi anak-anak. Tapi secara diam-diam mengawasi telefon bimbit anak akan membangkitkan rasa jijik anak. Oleh itu, sebelum membiarkan anak-anak memiliki telefon bimbit sendiri, pastikan anak membenarkan ibu bapa membaca beberapa mesej dan gambar di telefon bimbit mereka dengan bebas sebagai syarat. Yang paling penting, remaja mesti belajar untuk menjauhkan diri dari sexting. Walau apapun alasannya, remaja tidak boleh mengambil gambar pornografi, jangan takut menyinggung perasaan orang lain kerana ini atau mengambil gambar seperti ini untuk menyenangkan orang lain. Remaja harus lebih memperhatikan pakaian diri sendiri sebelum menggunakan kamera supaya tidak menjadikan alasan orang lain untuk sexting dengan anda di masa depan. Akhirnya, remaja perlu mengetahui bahawa jika menyebarkan apa-apa kandungan lucah di internet, anda akan dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 233-1 dan Seksyen 233-3 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, iaitu denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi 1 tahun atau kedua-duanya. Dan hendaklah juga boleh didenda selanjutkan RM1,000 bagi setiap hari kesalahan itu diteruskan selepas pensabitan. Terdapat juga hukuman yang dijatuhkan oleh negara-negara lain ketika remaja terlibat dalam sexting. Penalti ini adalah solusi mereka untuk mencegah sexting. Secara keseluruhan, pelbagai pihak harus bekerjasama untuk menyelesaikan masalah sexting. Sekarang, saya akan pas kepada kawan saya. Baik, saya akan sambung untuk bahagian terakhir iaitu kesimpulan. Kesimpulannya ialah gejala sexting ini merupakan gejala negatif yang dapat memberi kesan buruk kepada keluarga, diri dan juga masyarakat. Sexting telah menjadi budaya dalam kalangan pelajar sekolah dan juga kanak-kanak. Kebanyakan masyarakat masih memandang enteng terhadap gejala ini. Jika gejala sexting ini tidak dibendung atau dikawal, ia akan menjadi ketagihan kepada remaja, terutamanya yang berumur 18 tahun ke bawah. Oleh itu, ibu atau bapa atau orang yang lebih dewasa perlu mengawal penggunaan telefon bimbit terhadap anak-anak atau remaja.
Sexting ini lebih cenderung berlaku di media sosial dan sekiranya tidak dikawal, ia boleh mendorong remaja untuk terlibat, terutamanya remaja perempuan. Golongan remaja perempuan adalah golongan yang berisiko tinggi untuk terjebak dalam gejala ini. Selanjutnya, masyarakat juga perlu mengetahui kesan sampingan gejala sexting ini dalam kehidupan supaya tindakan dapat diambil dengan wajar dan pantas dalam menangani masalah ini jika berlaku terhadap orang sekeliling seperti keluarga ataupun jiran tetangga. Seterusnya, anak-anak atau remaja perlu dipantau secara rapi untuk menghindari mereka daripada berkemungkinan untuk terjebak. Ibu bapa perlu mengambil tahu dengan siapa mereka berkawan dan berhubungan demi mengelakkan perkara tidak diingini berlaku kerana gejala ini tidak mengenal siapa dan usia untuk terlibat dalam hal ini. Selain itu, aplikasi yang boleh menyebabkan kita terlibat dalam gejala ini juga perlu dihindari. Untuk ibu bapa, pemantauan terhadap aplikasi yang ada pada telefon bimbit adalah penting untuk melindungi mereka daripada terlibat. Akhir kata, diharapkan kita semua dapat mengambil pengajaran dan lebih berhati-hati daripada menjadi mangsa sexting ini kerana kesannya akan membawa kepada trauma seumur hidup. Ibu bapa, orang dewasa dan juga masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing dalam mencegah gejala sexting ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.